Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hati senang bikin ketupat, hendak dimasak di hari lebaran. Carilah semangat sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Terima kasih kepada anda seluruh keluarga besar Tanya Elak Ustaz yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, lebih kurang setahun yang lepas, negara kita Malaysia dikejutkan dengan satu wabak yang melanda ke atas kita semua, iaitu wabak COVID-19, yang bukan sahaja memberi kesan kepada negara kita Malaysia, tetapi seluruh dunia. Ramai di kalangan kita yang tenang bertukar resah, yang semangat bertukar pasrah, yang riang bertukar gundah. Lalu timbul pelbagai persoalan di benak fikiran kita. Mengapakah ujian ini? Adakah ujian ini untuk kita sebagai rahmat atau murka? Dan kenapa kita diuji? Dan paling penting persoalannya ialah, apakah ada jalan keluar bagi setiap ujian yang melanda kita semua? Oleh itu, setiap soalan pasti ada jawapan. Oleh itu kami bawakan khas kepada anda seluruh rakyat Malaysia. Tajuk khas topik pada pagi ini, ayuh bangkit, jangan mengalah. Kerana setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Bersama dengan kita pada pagi ini, khas kami bawakan kepada anda guru kita, pembimbing kita pada pagi ini, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim, sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah, pagi ini kita berkongsi semangat dengan para penonton dan tentunya topik kita jangan mengalah sebagai satu sumber inspirasi kepada kita yang kita nak berkongsi dengan para penonton kita. Dan Hakim. Ya, betul Ustaz. Kerana pada hari ini ramai di kalangan kita yang memerlukan kata-kata semangat, yang memerlukan kata-kata motivasi untuk membina semula semangat dalam diri kita. Oleh itu kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan kepada kami dengan 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanya Elak Ustaz TV3. Dan pastikan soalan tersebut tentang topik kita pada pagi ini, tentang ayuh bangkit dan jangan mengalah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan topik yang kita bawakan ini dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan semangat, lalu jalan keluar kepada kita semua tentang ujian yang sedang melanda bukan kita sahaja, bahkan satu dunia. Oleh itu, insya-Allah saya fikir tanpa buang masa, teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ini kita berada dalam majlis ilmu, halaqah ilmu. Tentunya kita nak mengambil pedoman dan semangat yang telah pun terungkap dan tercetak di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang Hakim dan para penonton rahmati Allah, di saat kita berdepan dengan wabak pandemik COVID-19, jangkaan kita pada tahun lepas, tahun 2020, kita mungkin yang pertama sekali kita tak pernah menjangka satu wabak besar yang datang membadai negara dan ia memberikan kesan kepada semua orang. Kita tak pernah terfikir dalam benak pemikiran kita para penonton. Itulah namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam fikiran kita pada waktu itu para penonton, mungkin kita menjangkakan wabak pandemik COVID-19 ini mungkin hanya berlaku di negara kita, mungkin sekitar seminggu, 2 minggu, sebulan ataupun 2 bulan sahaja. Tetapi rupa-rupanya ia berlarutan sehingga tahun ini, 2021. Dan terfikir dalam benak pemikiran kita, ya Allah, kenapa kita diuji dengan sebegini rupa, ya Allah? Betul. Tak henti-henti ujian yang kita terima ini. Yang pertama sekali mungkin ujian yang terkena kepada kita, mungkin ada ahli keluarga kita yang dijangkiti wabak ataupun penyakit COVID-19 ini. Ya.
ditempatkan di pusat kuarantin, kemudian itu mungkin di hospital, diberikan rawatan dan sebagainya. Mungkin lebih lagi Allah Azza wa Jal menjemput ahli keluarga kita kembali ke rahmatillah dengan asbab COVID-19. Ya. Ya Allah, kenapa berlaku sedemikian ini? Kenapa ujian ini? Saudara yang rahmati Allah, mari kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla memberikan jawapan kepada kita. Kenapa kita diuji? Saudara yang rahmati Allah, ayat yang pertama. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Saudara, soalan yang sering datang dalam pemikiran kita, kenapa kita diuji bertimpa-timpa ini? Jawapannya Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita. Surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan, ujian, dugaan kepada kalian semua. Ujian itu datangnya dari bagaimana? Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah akan berikan sedikit ketakutan kepada kita. Kemudian Allah akan uji juga dengan kelaparan kepada kita. Yang ketiga, Allah akan uji kepada kita dengan kekurangan harta. Dan Allah juga menguji kita dengan jiwa kita ini. Dan Allah menguji kita dengan kekurangan, ya, wathamarat, buah-buahan ataupun harta benda kita. Saudara yang rahmati Allah, Allah tidak meninggalkan kita begitu sahaja. Betul. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata Allah menguji kita dengan ujian-ujian yang disebutkan tadi. Tetapi di hujung itu Allah memberikan khabar, berita gembira kepada kita. Wabashiris sabirin. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini soalan dan ini juga jawapan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Da'i Hakim. Wallahu a'lam. Ujian itu sudah menjadi lumrah kepada kehidupan. Pada awalnya ketika kita dilanda dengan wabak ini, ramai yang mengatakan sabar. Inilah ujian, sabar. Tetapi Ustaz, sudah setahun berlalu. Bengong di minda kita mengatakan, apakah sebenarnya ujian ini? Mengapakah kita diuji sudah setahun dan lalu menimpa kita dengan sesuatu ujian yang sangat berat, Ustaz? Masih lagi kita mencari jawapan, apakah salahnya kita? Mungkin Ustaz di situ ada sedikit jawapannya, apakah kesalahan yang perlu kita perbetulkan agar ujian ini kembali kepada normal, Ustaz? Baik, Da'i Hakim dan para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, di atas dunia ini ya Rasulullah, siapakah yang paling teruk, yang paling banyak ujian Allah Ta'ala berikan kepada mereka? Da'i Hakim. Nabi menjawab, yang paling banyak diuji, yang paling tinggi ujiannya, iaitulah para Rasul dan para Nabi. Para penonton, mari kita rujuk kepada kisah Al-Quranul Karim di dalam surah Maryam. Bagaimana ayat yang kedua sehingga ayat yang ke-11, muka surat 305. Satu muka surat itu, tuan-tuan puan-puan, permulaan surah Maryam ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ceritakan kepada kita bagaimana dugaan yang Allah timpakan kepada Nabi Allah Zakaria. Para penonton, Nabi Allah Zakaria Allah uji bagaimana? Setelah berkahwin sudah lama dan usia pula sudah agak lanjut. Setengah riwayat tafsir kata usia ketika itu Nabi Allah Zakaria umurnya 110 tahun.
Dan isterinya pula ketika itu umurnya sekitar 90-an tahun umurnya. Dan para penonton, setelah lama menunggu, begitu lama ini, Allah Ta'ala uji Nabi Allah Zakaria dengan lambat Allah Ta'ala berikan anak kepada Nabi Allah Zakaria. Dan para penonton, di dalam tafsir menyatakan kepada kita bagaimana Nabi Allah Zakaria, Allah Ta'ala uji, isterinya disahkan oleh doktor ketika itulah. Ya, disahkan memang tak boleh mengandung. Ya, seorang wanita yang mandul. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, dalam keadaan itu, doktor kata isteri mandul, isteri tak boleh mengandung. Dan kita pula usia dah sudah lanjut 110 tahun. Tetapi tuan dan puan, Nabi Allah Zakaria tak pernah putus harap, tak pernah rasa kecewa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari demi hari, malam demi malam, angkat tangan, tadah tangan berdoa kepada Allah. Para penonton, Allah Taala rakamkan bagaimana doa Nabi Zakaria itu. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Surah Maryam ayat nombor 3. Ketika mana Allah menggambarkan Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah dalam keadaan yang sangat cermat dan suara yang sangat perlahan. Suara yang sangat lembut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Allah Zakaria, tuan dan puan? Ayat di dalam surah Maryam ayat nombor 4. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Allah, rambut aku telah pun penuh dengan uban yang berwarna putih, ya Allah. Dan tulang belulangku, tubuh aku juga, ya Allah, sudah tidak kuat, ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tetapi wahai Allah, aku tidak pernah putus asa dalam berdoa kepadamu, ya Allah. Para penonton, kita juga berdepan dengan tekanan, macam-macam tekanan itu dan ini. Kadang-kadang kita rasa putus harap, kita rasa putus asa seperti kita telah pun berada di terowong akhir. Kita terasa kita berada di jalan mati. Tetapi tuan dan puan, mari kita belajar daripada Nabi Allah Zakaria, tak pernah putus harap, tetapi pada masa yang utama, iaitulah Nabi Allah Zakaria sentiasa bersangka baik dengan Allah. Yakin Allah sedang mendengar doa Nabi Allah Zakaria. Wallahu a'lam. Dua poin penting yang boleh saya tekankan di sini ialah berdoa dan jangan putus asa, terus bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdoa hari ini, esok dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dikabulkan pada setahun yang lepas. Oleh itu, teruskan berdoa dan teruskan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustaz, kita sebut tentang ujian yang sedang melanda kita semua pada hari ini. Timbul persoalan, Ustaz. Ada yang sudah mengalah sehinggalah membunuh diri, Ustaz. Seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Romli Ali bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai manusia, janganlah kamu berputus asa dengan rahmatku. Sesungguhnya aku hampir denganmu. Tetapi mengapa masih ada ramai yang terlupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga ada juga yang sanggup memilih untuk bunuh diri sedangkan ianya bukan jalan penyelesaian sesuatu masalah kehidupan. Apakah kategori orang yang mengalah dalam agama Islam itu sendiri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Romli Ali atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Romli yang bertanya satu soalan yang sangat baik. Tentunya para penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita merujuk kepada kisah para nabi, para rasul yang diuji, ujian mereka bukan calang-calang. Ujian mereka, ya Allah, tak termampu kita sebagai insan biasa. Tetapi para nabi dan para rasul menunjukkan jalan kepada kita. Yang pertama sekali, kita mesti yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa mendengar doa kita.
Dan para penonton, dalam Al-Quran menyatakan kepada kita, boleh jadi sesuatu benda yang kita rasa, kita nampak pada mata kasar, benda itu tak baik, tetapi sebenarnya benda itu baik bagi kita. Dan dalam Al-Quran juga menyatakan pada mata kasar kita, kita nampak benda itu baik, tetapi rupa-rupanya benda itu tak baik bagi kita. Ya. Baik, apa maksud ayat ini para penonton? Jawapannya ialah, mungkin pada mata kasar kita, ujian yang Allah sentuhkan kepada kita ini, kita rasa tak baik, kita rasa penat, kita rasa stres, kita rasa murung dan sebagainya. Tetapi, marilah kita mengambil sisi hikmah yang baik. Sisi hikmah yang positif. Ya. Mungkin ya Allah Ta'ala memberikan ujian sedikit ini kepada kita. Allah nak jentik, Allah nak jemput kita ini kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Allah. Mungkin sebelum ini, oleh kerana kita sibuk dengan tuntutan tugas dunia, ya, sehingga kan kita lupa salat, apatah lagi nak qiyamul lail, kita lupa berdoa kepada Allah. Mungkin sebelum ini kita tadah tangan pun kita berdoa, tapi feeling itu tak ada. Betul. Perasaan khusyuk berdoa itu tak ada. Tetapi apabila Allah timpakan kepada kita ujian, waktu itu kita akan berasakan kita ini kerdil, kita perlukan bantuan daripada Allah. Saat itu da'i hakim, selepas kita salat, ya, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat kita salat, kita salat dengan penuh khusyuk. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan jalan salat. Dan apabila kita berdoa, maka kita akan rasa khusyuk, kita rasa feel dalam kita berdoa, sebab kita berasakan kita perlu sangat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, kerana itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, doa yang kita mohon kepada Allah ini para penonton, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, doa kita akan dimakbulkan 3 cara. 3 cara para penonton. Selagi mana doa kita tidak mengandungi unsur maksiat dan doa kita tidak mengandungi unsur memutuskan tali silaturahim, Allah akan makbulkan doa kita 3 cara. Baik, yang pertama para penonton, bagaimana? Yang pertama, kita doa hari ini, Allah Ta'ala makbulkan dan Allah beri kepada kita di atas dunia ini. Sebelum kita meninggal dunia, kita dapat apa yang kita mahukan itu. Apa yang kita doakan. Satu. Cara yang kedua, Allah Ta'ala makbulkan doa kita para penonton. Allah terima doa yang kita angkat, kita munajatkan itu. Tetapi Allah tangguhkan pemberiannya. Allah tak bagi atas dunia. Allah bagi di hari akhirat nanti. 2. Cara yang ketiga para penonton, Nabi menyatakan, kita berdoa kepada Allah. Allah terima, Allah makbul, perkenan doa kita. Tetapi cara Allah memberi, menjawab jawapan kita itu, Allah tak bagi apa yang kita minta. Allah bagi cara lain. Bagaimana? Allah Ta'ala selamatkan kita daripada mara bahaya, musibah, kemalangan dan seumpamanya. Jadi ini 3 cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab doa kita. Para penonton, mungkin kita terfikir, adakah Allah Ta'ala dengar doa kita? Betul, Ustaz. Tuan-tuan, mari kita rujuk kepada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Ketika kita lepas dalam bulan Ramadan, kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, pada muka surat yang sama di bawah itu Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada hamba-hamba aku ketika mana mereka bertanyakan tentang aku, bagi tahu kepada mereka, aku amat hampir kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan makbulkan, aku akan penuhi doa yang mereka minta kepada aku. Jadi para penonton, jawapannya Allah Maha mendengar dan Allah pasti akan menjawab permohonan kita. Wallahu a'lam. Baik. Setiap doa itu pasti akan dikabulkan. Persoalannya, dikabulkan dalam bentuk bagaimana? Itulah yang akan kita bincangkan lebih dalam diskusi Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Kita nak berehat seketika, kembali bergabung Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak kerepek kentang. Sang penyabar pasti menang, bersinar terang di masa datang. Ayuh rakyat Malaysia, bangkit, jangan mengalah, kita pasti akan menang. Oleh itu, kami bawakan khas topik kepada anda pada pagi ini, iaitu jangan mengalah. Pada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 03-7726-1603 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dilanda dengan ujian ini, ada di kalangan kita yang sedih, ada juga yang masih ceria, ada di kalangan kita yang hampa, tetapi ada juga yang masih bahagia. Oleh itu, yang bahagia, tolonglah mereka yang hampa. Yang sedih, yang gembira, bantulah mereka yang dalam kesedihan. Kerana di saat gertik ini, kita perlukan antara satu sama lain. Baiklah, kepada anda, terima kasih kerana sudi lagi bersama dengan kami pada pagi ini. Dan kita meraihkan satu soalan daripada sahabat kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Ustaz Muhammad Zarifi, Muhammad Daud. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz dah sebut bagaimana tadi ya, jalan penyelesaian, berdoa jangan putus harap ya, berprasangka baik kepada Allah, itu yang sepatutnya kita lakukan. Tapi kadang-kadang apabila kita ditimpa ujian yang berat macam ini Ustaz, kadang-kadang ada yang berasa dah setahun lebih ya, tak ada kerja, tak apa, nak makan pun dah tak ada, sehingga kan apa benda nak makan pun dah tak ada. Kadang-kadang tu anak nak sekolah, nak beli peranti apa semua, ini semuanya menggunakan keuangan yang banyak Tuan Haji ni Ustaz. Kadang-kadang mereka mengata, ya tak kena pada awak. Kadang-kadang pula yang si ayah pula sakit, pula si ibu pun sakit. Jadi anak macam mana ceritanya Ustaz? Jadi soalan saya begini Ustaz, apakah pelan tindakan yang seharusnya kita lakukan apabila satu-satu ujian yang berat macam ini Ustaz? Bukan ringan, tapi kalau kena pada kita, kita fahamlah. Jadi bagaimana pelan tindakan ataupun kaedah terbaik untuk kita sentiasa, orang kata, jangan mengalah, sabar. Semua boleh cakap begitu ni Ustaz, tapi untuk jangan mengalah, untuk bersabar dalam tahap yang cukup kritikal ni bukannya mudah Ustaz. Jadi kalau boleh Ustaz berikan kaedah terbaik, jalan keluar yang terbaik untuk kita yang menghadapi ujian yang berat, dan juga pelan tindakan yang seharusnya kita lakukan supaya tidak melakukan jalan mudah, iaitu membunuh diri ni Ustaz. Itu saja soalan Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar yang sudi buat panggilan kepada kita. Betul Ustaz? Perkataan jangan mengalah mungkin senang dilontarkan bagi mereka yang dalam kesenangan, tetapi tidak bagi mereka yang dalam kesulitan. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid yang bertanya mengangkat persoalan masyarakat. Para penonton, tentu sekali dalam keadaan kita berdepan dengan ujian besar ini, kita tak nafikan ada sahabat-sahabat ahli keluarga, sahabat handai kita yang terpaksa diberhentikan kerja, hilang mata pencarian, hilang pendapatan. Para penonton, saya ada pengalaman peribadi bagaimana ada seorang sahabat kami, dahulunya merupakan pensyarah di sebuah universiti, tetapi akibat wabak ini akhirnya terpaksa diberhentikan kerja di sebuah IPT swasta. Kemudian apa yang beliau buat saudara? Sekarang ini beliau bekerja membawa lori ya, untuk membawa bekalan-bekalan makanan dan sebagainya, menghantar makanan dan sebagainya. Jadi saudara lihat bagaimana seorang suami yang mengambil keputusan bijak, yang menguatkan semangatnya, tentu sekali sangat berbeza sebelum ini bersyarah, memberi kuliah dalam kelas pengajian. Ya, betul. Mengambil satu keputusan, bagi saya jihad yang besar untuk keluarga, bangkit, tidak lemah semangat, bangkit untuk meneruskan kehidupan. Bagaimana berani mengambil satu tugasan baru demi untuk menyara keluarga. Dan apa yang beliau sebut kepada kami para penonton, kekuatan beliau adalah isteri, ibu ayah dan ibu ayah mertua yang menjadi kekuatan
dalaman kepada insan ini. Saudara rahmati Allah, maka dengan sebab itu, perkara yang pertama, sekiranya perkara ini berlaku dalam keluarga kita, ahli keluarga, marilah kita beri kekuatan, tiupkan kata-kata semangat, tiupkan kata-kata motivasi sesama kita. Ya. Ini yang paling penting. Ya, kalau kita sebagai seorang isteri, kita membebel, Ya. kita merendahkan emosi, kita merendahkan suami, akhirnya perkara itu tidak akan ke mana. Ya. Benar, ada beberapa perkara yang perlu kepada kita adjust Ya. dalam keluarga kita, khususnya dalam kita sebut sebagai pola pendapatan, pola perbelanjaan dalam isi rumah kita, perlu ada beberapa perstrukturan yang kita buat. Ya, itu betul. Tetapi saudara rahmati Allah, percayalah, apabila kita bangkit, ya, dan satu hari nanti bila kita boleh berada pada tahap ekonomi yang selesa, khusus dalam konteks keluarga, kita akan mengenang zaman kita susah ini. Betul. Dan kita akan menghargai pasangan kita, menghargai suami, menghargai isteri, menghargai anak-anak, dan menghargai keluarga. Keluarga yang sentiasa berada dengan kita di saat kita senang dan di saat kita susah. Kerana itu Da'i Hakim, poin utama, nota utama kepada kita semua, keluarga mestilah kita bersatu hati. Satu. Yang kedua, para penonton, dalam konteks kejiranan, kita mesti mainkan peranan. Tak kiralah sama ada kita ada mungkin posisi tertentu dalam taman perumahan kita, dalam taman kejiranan kita. Kita mesti gerakkan apa? Bertanya khabar. Ya, betul. Paling kurang, ya, tengok jiran kiri dan kanan, depan dan belakang. Ya. Tanya khabar. Ya, tanya khabar. Dan kalau kita tahu, mungkin jiran tetangga kita memang suaminya diberhentikan kerja atas alasan tadi, kita sebagai jiran, pada saya, tak perlu tanya lagi dah. Terus beli beras, betul, terus beri keperluan dapur serba yang kita mampu, dan terus berikan kepada sahabat kita ini. Tak perlu tanya dah, tuan, apa benda tak cukup? Tak perlu tanya dah. Beli dan kita beri kepada sahabat kita ini. Kerana kita memahami untuk sahabat kita yang keputusan, yang putus mata perceraian ini, mengambil masa untuk membina semula ataupun menggerakkan keluarganya semula. Jadi sekurang-kurangnya bantuan ini memberikan, ya, meringankan sahabat kita. Saudara, hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepada kita, tak sempurna iman seseorang kamu. Tak sempurna iman seseorang kamu apabila kamu berada dalam kekenyangan dan jiran kamu berada dalam kelaparan. Tak sempurna iman. Kerana itu para penonton rahmati Allah, sebelum jiran tetangga, sebelum dalam perumahan kita ini, ya, mengangkat bendera putih, sebelum mereka angkat bendera putih, kita yang membantu mereka. Mudah-mudahan inilah sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita yang ada ini, serba sedikit ini, kita bantulah. Wallahu a'lam. Baik. Tegak dan kuatnya sebatang pokok kerana kehebatan pasak akarnya. Oleh itu, ayolah kita menjadi seperti akar yang menjadi tunjang kekuatan kepada keluarga kita, adik-beradik kita dan juga sahabat handai kita. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Ya. Okey, soalan pagi ini, Ustaz. Saya terkesanlah dengan situasi COVID-19 ini di mana disebabkan adik saya dihentikan kerja. Walau bagaimanapun, kita jangan mengalah. Setelah kita berusaha, bertawakal, seterusnya menyerah kepada Allah SWT, apakah ini cara yang terbaik? Itu kan soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tuan Ismail yang sudi buat panggilan kepada kita. Inilah konsep yang sebenar, Ustaz. Usaha dan tawakal. Adakah boleh usaha tanpa tawakal dan tawakal tanpa usaha? Silakan. Tentu sekali bila sebut sebagai tawakal, ia mesti disertai dengan usaha. Maknanya usaha, ikhtiar, cari jalan penyelesaian. Selepas itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep tawakal. Tawakal tak boleh tanpa usaha. Usaha itu maksudnya dalam sekadar apa yang kita mampu, kita berusaha. Baik. Kerana itu saya setuju apa yang tuan sahabat kita yang sentiasa meniupkan kata semangat, jangan mengalah. Para penonton yang dirahmati Allah, kita selalu menyebut-nyebut kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu menyebut-nyebut
kita semua inginkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dengan usaha yang kita lakukan untuk membawa bahtera keluarga kita, tentunya ada yang tak tidur malam, bekerja, berusaha dan sebagainya. Mudah-mudahan jalan inilah, saudara, pengorbanan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan jalan inilah sebenarnya yang akan dicatat oleh para malaikat, dan mudah-mudahan inilah jalan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, kalau kita lihat seorang tokoh ulama tabi'in yang bernama Rabi' bin Khuthaim. Subhanallah, bila saya baca kisah ini, kita rasa jauhnya kita dengan sifat qanaah. Pada satu hari, tuan-tuan, Rabi' bin Khuthaim ini dia teringin nak makan ayam bakar. Allah. Jadi dia mintalah isterinya menyiapkan juadah ayam bakar tersebut. Tuan-tuan, setelah dibakar ayam tersebut, dibuat dengan terbaik sekali oleh isterinya, dah bila siap letak atas meja, tiba-tiba Rabi' bin Khuthaim ini dia kata, tak apalah, kita ambil ayam ini, ayam bakar ini, kita berikan kepada orang miskin. Jadi isteri dia pun tanyalah, kenapa abang? Tadi suruh saya masak, ayam bakar ini dah siap, abang tak nak makan pula. Tuan-tuan, perhatikan apa kata-kata Rabi'. Beliau berkata, wahai isteriku, kalau kita yang makan, kita selalu makan juadah menu ini, selalu kita makan. Dan kalau kita makan lagi, akhirnya juadah ini dah masuk dalam perut, akhirnya selepas itu ketandaslah. Tetapi kalaulah kita membawa juadah ini kepada orang miskin, orang yang tak pernah makan menu ayam bakar ini, tentulah dia akan menghargainya. Dia akan menikmatinya bila setiap cubitan yang dimasukkan dalam mulut itu, dia menghargainya, kesedapan dan kelezatannya. Dan tindakan itu lebih baik bagi kita kerana ia akan memberikan pahala dalam akaun kita. Para penonton, apa analogi, apa anekdot kisah ini memberikan satu semangat kepada kita. Marilah saudara, kita meletakkan dalam diri kita budaya yang disebut sebagai ihtimam. Kita mengutamakan orang lain. Alhamdulillah, bagi kita yang masih ada pendapatan bulanan, apa kata kita peruntukkan serba sedikit, ataupun kalau kita mampu banyak, silakan kita berilah kepada orang yang susah, yang memerlukan ini, khususnya makan ataupun apa-apa keperluan lah. Mudah-mudahan ia jadi amal kepada kita. Wallahu a'lam. Oleh itu, rakyat Malaysia, ayo bangkit dan jangan mengalah. Ada di kalangan kita yang mengerahkan tenaga untuk membina semula kehidupan. Ada di kalangan kita yang menyumbangkan kekayaan untuk menutup kesedihan. Oleh itu, bekerjasamalah dan saling bantu-membantu untuk kita kuat dan bersatu padu. Baiklah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Adib Aizuddin bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i waalaikumsalam. Apakah kesan daripada corak pemikiran yang negatif seseorang individu itu yang boleh menjejaskan emosi dan kehidupan mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Adib Aizuddin atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih saudara Adib yang bertanya satu soalan yang sangat baik. Para penonton rahmati Allah, mari kita lihat fakta kes di depan kita. Statistik Polis Diraja Malaysia PDRM sehingga Mac 2021, sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan PDRM. Allahuakbar. Dan ini berbeza pada tahun lepas 2020, dilaporkan kes bunuh diri 631 kes. Kita undur satu tahun ke belakang, tahun 2019, 609 kes. Dan terbaru 28 Jun yang lalu, kita semua maklum dalam media melaporkan bagaimana kejadian bunuh diri tergantung di sebuah jejantas di sebuah lokasi. Tentu sekali saudara, kisah-kisah sebegini kita rasa duka cita dan kita rasa sedih dan kita memahami. Maknanya yang pertama sekali saudara rahmati Allah, pentingnya apabila kita ataupun sekarang ini kita ditimpa ujian, yang pertama sekali mestilah kita sentiasa tenang. Tenang ini maksudnya ialah kita tidak tergopoh gapah dan kita jangan menyebabkan keserabutan
di dalam pemikiran kita itu menguasai diri kita. Ya. Kerana itu saudara yang dirahmati Allah, saya hendak berkongsi, ya. Kalau kita mengalami tekanan emosi, stres yang menyebabkan kemurungan dan sebagainya, ahli keluarga, saya mohon sangat-sangat, marilah ya kita menghubungi pihak yang sepatutnya, mungkin Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun Kementerian Pembangunan Wanita ataupun agensi agama sendiri yang memang ada khidmat, ya, di agensi-agensi ini ada khidmat kaunselor yang bertauliah. Ya. Kemudian ada khidmat daripada para asatizah yang boleh membimbing kita ke jalan yang betul, yang sekurang-kurangnya boleh membuka ruang minda kita untuk mencari solusi. Apabila kita memendam rasa, berfikir seorang diri, tak nak berkongsi, ini yang akhirnya yang menyebabkan kita tertekan, kemurungan dan seumpamanya. Jadi sudah tiba masanya para penonton rahmati Allah, kita ambil tindakan bila ada sahaja bibit-bibit perkara ini dalam keluarga. Contoh kita sebagai seorang isteri, tengok suami kita dah lain macam, dah mula bercakap seorang diri, ya, tanpa sebab dan sebagainya, kita nampak keserabutannya. Jadi kita boleh lorongkan kepada pihak yang bertauliah, pihak pakar ini untuk membimbing suami, membimbing isteri, membimbing ahli keluarga kita. Tak perlu malu. Tak perlu malu. Kerana apa? Bila kita malu dan kita pendam sorang-sorang, inilah yang kita bimbang berlaku kejadian luar jangka. Baik, para penonton rahmati Allah, kerana itu kalau kita lihat juga statistik daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, talian bantuan sokongan psikososial dilaporkan sejak 1 Januari hingga 18 Jun 2021 tahun ini, sejumlah talian yang dibuat, panggilan yang telah dibuat oleh rakyat Malaysia, keseluruhannya 122,328 panggilan. Banyak tu Ustaz. Ya, 122,328 panggilan. 122,328 panggilan. Baik, daripada panggilan yang dibuat ni, KKM menyatakan kepada kita, aduan yang dibuat antara yang tertinggi, kita sebut sebagai aduan ataupun permohonan motivasi dan sebagainya, itu yang pertama ialah kerana hilang pekerjaan dan pendapatan. Satu. Yang kedua, masalah rumah tangga. Ya. Yang pertama itu hilang pekerjaan, dan yang kedua kita nak dengar Ustaz tentang apakah talian itu dibuat. Tetapi kita nak berehat seketika, kita nak bermuhasabah seketika, kembali bergabung selepas ini dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jom kita hayati dan kita insafi statistik bunuh diri pada 28 Jun 2021 dicatatkan sebanyak 336 kes. Ini satu angka yang tidak boleh kita buat main dan bukan satu angka yang kecil yang perlu dipandang serius oleh semua pihak. Oleh itu, rakyat Malaysia, ayo bangkit dan jangan mengalah, kerana kita pasti akan menang. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap ujian itu pasti ada jalan penyelesaian. Setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Cuma ya timbul di benak fikiran kita, kenapakah diuji kepada kita? Itulah persoalan yang selalu timbul di fikiran kita yang perlukan kepada jawapan. Oleh itu, kita bawakan kepada anda guru kita Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud untuk merungkai setiap persoalan yang telah timbul di fikiran kita. Mungkin Ustaz ada jawapannya Ustaz tentang kenapakah diuji ke atas kita. Silakan Ustaz. Baik, masih dan yakin para penonton sekalian. Jawapannya yang pertama kita rujuk dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Aku jadikan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan adalah untuk aku menguji kalian semua, kata Allah. Sebab apa? Untuk Allah mencari ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kita semua hamba Allah yang paling baik amalannya? Para ulama, contohnya Al-Imam Al-Qurtubi ketika menghuraikan ayat ini, maksud paling baik amalan itu bermaksud Allah nak cari hamba-hambanya siapakah yang paling sabar, siapakah yang paling redha, siapakah yang paling berusaha, siapakah yang paling tawakal, siapakah yang paling banyak bantu orang. Itu para betul rahmati Allah. Kerana itu saat sahabat-sahabat kita diuji, tuan-tuan, ahli keluarga kita diuji, sebenarnya Allah bukan sahaja uji orang yang susah itu sahaja. Ya. Tetapi Allah Ta'ala sedang menguji kita orang yang senang ini juga. Allah nak tengok respon kita bagaimana kepada insan-insan sekeliling kita, termasuk adik-beradik kita. Ya. Mungkin ada di kalangan adik-beradik kita, abangah kita, betul, anak nombor 2, adik nombor 2 kita, betul, yang terseksa ataupun yang sedang berdepan dengan ujian berat ini. Adik-beradik buat tak tahu saja. Tak pernah tanya khabar, tak pernah pun beri bantuan. Ya Allah, ini sebenarnya Allah Ta'ala uji kita juga orang yang ada ini. Maka dengan sebab itu para penonton dan rahmati Allah, Nabi memberikan kata-kata semangat kepada kita. Nabi kata apa? Sangat menakjubkan orang beriman itu. Sangat menakjubkan orang beriman itu. Kerana apa? Saat mereka diberikan kemewahan, kesenangan, mereka bersyukur kepada Allah. Mereka tak lupa kepada Allah. Allah. Dan saat mereka ditimpakan ujian, musibah, kedukacitaan, mereka bersabar. Dan itu juga baik bagi mereka. Ya. Jadi para penonton rahmati Allah, para penonton rahmati Allah, mari kita ambil semangat. Sebagai contoh dalam surah Maryam, kita membawa angkat kisah Nabi Allah Zakaria. Usianya sangat lanjut, 110 tahun, masih bertunggu-tunggu. Ya Allah, bila engkau nak bagi anak kepada aku? Saudara, ini Nabi. Ya. Nabi Zakaria, ia Nabi. Dia baginda Nabi. Tetapi Allah uji juga. Saudara, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tak pernah putus harap, tak pernah putus asa dalam berdoa. Saudara yang dirahmati Allah, Allah menjawab doa Nabi Allah Zakaria. Allah memberikan anak anda sebagai pewaris kepada Nabi Allah Zakaria, iaitulah Nabi Yahya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Para penonton, Dai Hakim tanya tadi, kenapa kita yang diuji ini? Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat nombor 2. Allah pasti akan menguji kita. Kerana apa? Itu sebagai medan ujian sebelum dibuktikan. Sebelum kita mengaku mendabik dada, kita orang yang beriman kepada Allah. Ini ialah tempoh-tempohnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Jangan kamu rasa kamu beriman jikalau kamu masih lagi tidak diuji. Mungkin kenyataan itu boleh kita jadikan sebagai semangat dalam kehidupan kita. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sina Yusof daripada Tanjung Karang. Nak ajukan soalan dengan Ustaz, ya? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan bila kita nak membangun ataupun bila diuji tu supaya kita membangun apa, jangan mengaku kalah lah Ustaz, kan? Dalam tu tentu terkesan Ustaz dengan sedih, dengan pilu, dengan stres dan sebagainya Ustaz. Dan kita selain kita berusaha tu Ustaz untuk zahir kita, apakah batinan kita tu yang supaya kita amal, supaya memberi kekuatan kita Ustaz. Dan dengannya tu kita akan mendatangkan pahala, bukan lagi dosa Ustaz. Dan satu lagi Ustaz kan, kalau nak ikutkan kan, bila kita lagi usaha, lagi Allah uji, lagi usaha, lagi Allah uji, lagi usaha, lagi Allah uji. Kalau kita ingat bahawa itu semua adalah datang dari Allah Ustaz kan. Tapi kalau yang sebaliknya tu dia macam tak redha tu, adakah
pahala atau dosa, Ustaz? Itu je soalan saya, Ustaz, ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada puan yang sudi membuat panggilan kepada kita. Ya, hari ini kita sudah berusaha dari sudut fizikal, pakai mask, jaga penjarakan fizikal, pakai hand sanitizer. Tetapi perlu diingat, ada juga dari sudut rohani. Inilah solusi yang kita nanti-nantikan. Tetapi Ustaz, kita nak berehat seketika. Ya. Kita nak beristighfar seketika. Kembali bergabung selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, Biar Tahu Jangan Keliru. Khas kami bawakan kepada anda topik pada pagi ini, ayuh rakyat Malaysia jangan mengalah. Baiklah, tadi ada satu soalan daripada Puan Sofina mengajukan tentang perlunya ada usaha dari sudut rohani, Ustaz, dalam kita menjalani ujian yang getir ini. Persoalannya ialah apakah solusinya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hakim dan Puan Safinah dan para penonton sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ubat bagi keserabutan jiwa kita ini, tuan-tuan, iaitulah Qiyamul Lail. Itu merupakan ubat bagi keserabutan jiwa yang kita sedang berdepan hari ini. Para penonton, mungkin masalah itu kecil, tetapi apabila dia tercampak dalam pemikiran kita, kadang-kadang kita tak boleh. Kita rasa itulah penutup jalan mati bagi kita. Saudara, mari kita bangun malam, kita bertahajud, kita bersalat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton, para nabi, para rasul, para sahabah, ya, para tabi'in, mereka juga berdepan dengan ujian demi ujian, bahkan lebih parah, lebih teruk daripada kita. Di mana untuk cari kekuatan, iaitulah jalan Qiyamul Lail. Kerana itu saudara, mari kita cuba untuk Qiyamul Lail, ya, dan tentunya lah, mungkinlah Da'i Hakim, kalau kita ni tak pernah Qiyamul Lail, dan mungkin sebelum ni salat pun tak cukup. Betul. Mari kita mula dengan salat subuh terlebih dahulu. Salat subuh, jangan tinggalkan, bangun salat subuh. Ya, usahakan untuk Qiyamul Lail, dan pada waktu sepertiga malam itu kita berdoa, menangislah, berdoalah, mohonlah, rintihlah, rayulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, waktu manakah ya Rasulullah doa yang paling Allah taala dengar? Yang paling Allah taala dengar ya Rasulullah, bila waktunya doa tersebut? Bila waktunya? Nabi SAW memberikan dua waktu. Yang pertama, ketika sepertiga malam. Waktu Qiyamul Lail, waktu tahajud. Doalah kepada Allah. Yang kedua, setiap kali selepas salat kita, tuan-tuan. Berdoalah kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala dengar. Tuan-tuan, soalan yang kedua Puan Sofinah tadi. Bila kita terima ujian, nak redha atau nak marah-marah? Tentu sekali kita pilihlah jalan redha. Para penonton, saya bawa lagi angkat kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sejak usia muda Nabi Ibrahim sampailah usia dewasa, lanjut usia, tak berhenti-henti ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Allah Ibrahim. Kerana itulah Nabi Ibrahim disifatkan sebagai ummah. Ya, ummah. Seorang individu, tapi Allah Ta'ala kata Nabi Ibrahim ummah, dan diberikan gelaran Khalilullah, kekasih Allah. Ketika usia muda, tuan-tuan, ketika mana Nabi Ibrahim memerangi syirik, ya, yang dilakukan oleh kaumnya, apa yang dilakukan? Diletakkan, ya, Nabi Ibrahim dalam api yang marak, yang sangat panas. Pada waktu itu Nabi Ibrahim pun tak tahu. Allah Taala datang memberikan bantuan. Allah memberikan bantuan. Allah sejukkan api tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan,
Selepas itu, selepas berkahwin, ya, pada peringkat awalnya, lama tak dapat anak. Ya. Selepas berkahwin dengan Siti Hajar, barulah dikurniakan anak anda, iaitulah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, Ya. ujian seterusnya datang. Apa dia? Bagaimana Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi Ibrahim untuk tinggalkan Hajar dan Ismail di tepi Baitullah. Allah Akbar. Sungguh berat Ustaz, Allah ujian yang melanda kepada Nabi Ibrahim AS yang kalau kita hayati lebih berat berbanding kita Ustaz. Betul. Baiklah Ustaz, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum, siapa di sana? Mungkin ada sedikit masalah teknikal Ustaz. Baik. Mungkin Ustaz boleh sambungkan tentang tadi Ustaz ada bercakap ataupun menyebut tentang 122,000. Baik, kita sudah ada dapat di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, Ustaz. Saya Ramlan Ya. dari Ipoh Perak. Silakan. Saya nak tanya pada Ustaz. Saya tak tahu, saya tak nampak apakah hikmahnya benda ni berlaku. Sebab saya dah kena dah lama kena retrenchment. Saya dah kena retrenchment sejak 2020. Ya. Mungkin boleh jauhkan panggilan tersebut dengan kaca TV anda. Jauhkan sedikit panggilan tersebut supaya dapat lebih clear. Okey. Silakan tuan. Okey, minta maaf Ustaz. Saya tak nampak apa hikmah yang benda ni berlaku pada saya. Okey. Kemudian kebetulan pula isteri saya ditambah dengan dah masuk penyakit stage 4. Jadi saya nak tahu apa hikmah yang pada betul. Saya boleh melaskan hutang-hutang sebagainya sebab saya tak dapat melaksanakan tugas saya sebagai seorang suami dan juga seorang anak. Sebab saya perlukan wang untuk menyelesaikan rumah saya dan bagi wang pada mak saya dan juga menjana keluarga lah. Jadi apa hikmah ni Ustaz? Saya tak nampak apa-apa. Makin lama makin teruk di kehidupan saya. Baik. Baik, terima kasih tuan Ya, atas terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih atas soalan yang diajukan. Betul Ustaz. Hari ini ramai terkesan Ustaz. Sebagai seorang suami terkesan kerana tak dapat memberikan nafkah yang terbaik kepada isterinya. Sebagai seorang anak tak dapat memberi pertolongan kepada ibu dan bapanya kerana tak dapat balik kampung. Jadi Ustaz, ramai yang mula bertanya, apakah hikmahnya? Apakah kebaikan di sebalik ujian ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada tuan sahabat kita yang bertanya. Ya. Hikmah yang paling besar ialah apabila kita bersiap sedia, kita menyediakan diri kita untuk menerima ujian ini. Itu merupakan hikmah yang besar dalam hidup kita, iaitulah redha. Saudara rahmati Allah, orang yang redha dengan ujian Allah, mereka inilah yang akan mendapat redha Allah. Ya. Orang yang redha dengan ketentuan hidupnya, ya, orang inilah yang akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan dan puan, mungkin sifir kehidupan kita ini kita impikan begini. Ya. Tetapi takdir Allah, kita tak dapat apa yang kita impikan. Ada beberapa halangan, beberapa kekangan dan sebagainya. Janganlah ia menyebabkan kita tewas dalam ujian tersebut. Ya. Maknanya kita pertahankan iman, kita pertahankan redha, sabar tadi, dan kemudian kita berusaha dengan sekadar yang kita berusaha sehabis baik untuk menjaga keluarga kita. Di saat itulah, ya itulah kebaikan bagi kita. Ya. Dan tentunya saudara rahmati Allah, setiap kepayahan, setiap kesusahan yang kita berdepan di atas dunia ini, Allah akan balas kepada kita di hari akhirat nanti. Ya. Kerana itu tuan, syur saya, kita ada agensi-agensi seperti pusat zakat di negeri-negeri, majlis agama Islam di negeri-negeri dan seumpamanya, dan juga kementerian jabatan yang berkaitan. Ya. Saya percaya apabila kita tampil ataupun kita menghubungi ataupun kita bertemu dan kita memaklumkan masalah kita begini, insya-Allah pasti ada jalan bantuan dan ada jalan bagi kita.
Yang paling penting kita berbincang, dan yang paling penting kita kemukakan, kita ada agensi-agensi ini, insya-Allah ya akan ada jalan keluar bagi kita. Yang penting jangan putus asa, Allah sayang kepada kita. Okey Ustaz, saya sangat suka dengan kenyataan tadi. Apa yang kita rasa baik belum tentu baik bagi kita, dan kadang-kadang yang kita rasa itu tak baik bagi kita, tetapi itulah sebenarnya baik untuk kehidupan kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, banyak lagi yang ingin kita bincangkan. Tetapi Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Khas kami bawakan kepada anda topik Jangan Mengalah bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Segala usaha telah dikerah, tetapi tiada lagi sinar indah, sehinggalah ada mereka yang mengangkat tangan tanda kalah. Ustaz, ya, hari ini siapa sahaja yang tidak berusaha? Segala usaha telah kita kerahkan dengan tenaga kita, dengan idea kita, dengan kewangan kita. Tetapi masih lagi tiada sinar indah, Ustaz. Mulalah bagi mereka ini mengangkat tangan, tanda kalah. Apakah ini salah takdir? Apakah ini salah Allah? Hingga ada yang menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Sedangkan dalam Quran ada menyebutkan sesuatu itu mungkin baik bagi kita, tetapi pada kita benda itu tidak baik. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit ulasan tentang ayat ini yang Allah sebutkan dalam Quran. Silakan Ustaz. Baik, para penonton rahmati Allah, surah Al-Baqarah ayat 216. Di hujung itu Allah Taala menyebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saudara, ini penting. Allah Taala kata, boleh jadi pada mata kasar kita benda itu kita rasa tak baik, tetapi sebenarnya itu baik bagi kita. Yang ditakdirkan jalan hidup kita itu baik bagi kita. Dan mungkin pada mata kasar kita rasa benda itu baik, tetapi sebenarnya pada pandangan Allah itu tak baik bagi kita. Saudara, kita tengok ayat di belakang itu Allah Taala kata apa? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu tak tahu. Kerana itu saudara, jangan pernah kita putus asa, putus harap dalam hidup. Setiap apa yang Allah timpakan ujian kepada kita, Allah tahu kita mampu berdepan dengannya. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan sesuatu bebanan kepada kita, melainkan Allah Maha mengetahui. Hei Zarifi, hei Hakim, kamu mampu. Jangan putus asa. Allah tahu kita mampu untuk berdepan dengan ujian tersebut. Saudara rahmati Allah, kalau kita lihat bagaimana dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf, saudara, dalam Al-Quran Allah kisahkan bagaimana berlaku pergaduhan adik-beradik kerana dengki. Akhirnya adik-beradik yang lain ini telah membuang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sebuah perigi. Pada mata kasar kita itu benda yang tak baik dan akan merosakkan Nabi Yusuf. Tetapi skrip dan jalan cerita yang Allah Ta'ala aturkan, akhirnya dengan asbab dibuang dalam perigi tersebut, para pedagang telah mengambil Nabi Yusuf dan bawa baginda ke negara Mesir. Akhirnya jalan cerita, Nabi Yusuf diangkat sebagai seorang ketua ataupun pemerintah negara Mesir. Itu jalan ceritanya. Kita serah kepada Allah. Dua ayat ini beri keyakinan kepada kita, kita mampu berdepan dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Wallahu a'lam. Oleh itu saudara,
pupuk dan binalah redha dalam hati kita kerana yakin dan pastilah lensa Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih luas berbanding lensa kita. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Hayati Ismail sini. Yes. Silakan. Assalamualaikum. Ya Kak Yat sini. Ya, silakan Kak Yat. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Yat, bagaimana untuk kita memberi jawapan kepada mereka yang diuji? Kerana kadang mereka beranggapan ujian ni sebab mereka atas dosa-dosa mereka, Ustaz. Lepas tu dia merasa sungguh down sangat bila benda-benda ni terjadi kat diri dia orang. Dan bolehkah Ustaz huraikan sikit tentang lazimnya kita dengar ujian itu tanda Allah sayang dan Allah uji ikut kemampuan hamba-Nya. Itu saja soalan Kak Yat. Dan Kak Yat minta ayuh rakyat Malaysia, kita bangun, kita bangkit, kita boleh. Jangan sesekali kita mengalah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Subhanallah. Ayuh bangkit rakyat Malaysia, jangan mengalah kerana pasti ada jalan penyelesaiannya. Itulah soalan yang diajukan oleh Kak Yat tentang apakah kata-kata motivasi Ustaz yang boleh kita lontarkan, yang boleh kita selitkan kepada sahabat kita yang sedang diuji. Dalam sebuah riwayat disebut man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Apabila Allah Azza wa Jalla berkehendakkan sesuatu kebaikan kepada seseorang itu, orang itu akan diberikan ujian. Maknanya itu tanda Allah nak angkat darjat kita. Satu. Dalam sebuah riwayat lain lagi, Nabi menggambarkan di hari akhirat nanti Allah mengambil seorang hamba Allah yang atas dunia ni dia memang teruk diuji. Teruk ujian yang dia kena. Di hari akhirat nanti, tuan dan puan, Nabi menceritakan orang ini diangkat dan dicelup sekejap di dalam syurga. Celup, angkat balik dan ditanya kepada hamba Allah ini, saat di atas dunia dahulu kamu diuji sebegitu teruk, sekarang ini kamu telah merasai nikmat masuk syurga walaupun sebentar, apakah kamu masih ingat lagi ujian kamu di atas dunia dahulu? Orang ini menjawab, kata Nabi, ya Allah, aku telah terlupa ujian bebanan yang aku timpa, yang aku kena di atas dunia dulu. Aku lupa sepenuhnya, ya Allah. Sebab apa? Gembira seronok nikmatnya Allah Azza wa Jal memilih hamba Allah yang beriman ini untuk masuk syurga Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton, ini kompas hidup kita. Iaitulah kita mencari redha Allah dan kita mencari redha Allah dan redha Nabi untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan asbab ujian yang sementara inilah, mudah-mudahan ia merupakan lorong jalan kepada kita untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kompas sudah ada, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tinggal kita ingin gunakannya ataupun sebaliknya. Oleh itu, bacalah Quran, fahamilah Quran, dalamilah Quran untuk membimbing kita ke arah ketenangan. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai, saya Haji Tokinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sekudai Johor ya. Ya. Silakan Tuan Haji. Baik, soalannya tadi jangan mengalah. Saya nak minta pandangan Ustaz atau mintalah paduan daripada Ustaz. Kita jangan mengalah Ustaz. Contoh, kalau kita berdoa, maknanya doa-doa tak dapat. Dia pun kata, malah aku doa, aku tak dapat. Jadi maknanya jangan mengalah doa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ni tanyalah Ustaz ya. Ustaz, dia dial tak dapat Ustaz. Kemudian dia kata, kemalah tanya, tengoklah Ustaz ni sebab aku tak dapat. Tapi janganlah mengalah. Kita cuba lagi Ustaz. Itu dia. Jadi maknanya kita rakyat Malaysia jangan mengalah. Kita cuba sampai berjaya. Itu saja soalannya ya Ustaz pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon. Ya betul, cuba Ustaz. Mungkin cubaan kita yang kali ke-34 dan seterusnya akan berhasil. Bagaimana Ustaz? Silakan. Jangan mengalah. Itu merupakan semangat yang kita cuba berkongsi pada pagi ini, para penonton rahmati Allah. Kerana itu, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, begitu banyak ayat-ayat yang memberikan kata-kata semangat kepada kita. Ya, umpamanya para penonton rahmati Allah, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah memberikan jawapan kepada kita. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ.
sesiapa yang bertakwa kepada Allah, mereka akan diberikan jalan keluar masalah yang dihadapinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Taala akan memberikan rezeki daripada jalan laluan pintu yang tak disangka-sangka. Para penonton, ayat ini memberikan satu garis panduan kepada kita dalam keadaan kita nak memohon supaya Allah memberikan jalan keluar masalah kita ini. Mari kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu bagaimana? Orang itu redha. Orang itu menerima takdir ini. Dan orang itu bukan lemah semangat, tetapi terus bangkit menggunakan apa juga yang dia ada untuk dia bangkit untuk menjaga keluarganya. Para penonton, seorang sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i, satu hari diuji oleh Allah, anaknya hilang, menjadi tawanan perang. Datang bertemu Rasulullah, minta pedoman daripada Nabi. Nabi memberikan nasihat kepada Auf bin Malik, kamu perbanyakkan menyebut zikir, doa, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara, Auf bin Malik Al-Ashja'i pegang nasihat Nabi ini dengan penuh yakin. Pulang ke rumah, bagi tahu kepada isteri, jom kita sama-sama perbanyakkan menyebut la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim ini. Akhirnya dengan izin Allah, anaknya tadi yang hilang pulang kembali, balik ke rumahnya. Maknanya kalau ikut akal kita, tak balik dah anak kita ni. Tak balik dah. Tetapi dengan pertolongan Allah, dengan asbab, ya, tadi datang bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, jangan pernah kita berputus asa, terus kita letakkan pergantungan kita kepada Allah dan kita berusaha. Wallahu a'lam. Baik, teruskan berusaha dan berusaha pasti akan ada jalannya. Kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini dalam Tanya Nak Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, sejarah dan sirah telah membuktikan kepada kita yang nabi-nabi terdahulu lebih getir ujiannya berbanding kita, dan mereka sudah diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri menyebut dalam Quran, setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Oleh itu, teruskan bersabar, teruskan berusaha, ayuh bangkit dan jangan mengalah. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Abdul Karim Sufian bertanya, Assalamualaikum yang bahagia Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Perkataan jangan mengalah mudah disebut bagi mereka yang tidak merasai keperitan sesuatu situasi atau permasalahan. Namun Islam ada jalan penyelesaiannya. Soalan saya, apakah kaedah atau amalan terbaik untuk menjadikan agama Islam sebagai penawar dalam mengawal emosi yang sering terganggu disebabkan menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan hari ini? Mohon pencerahan dari Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Abdul Karim Sufian atas soalan. Baik, terima kasih Tuan Haji. Yang pertama sekali, Islam merupakan agama yang mengajar kepada kita hamba-hambanya, kita mengadu secara langsung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana perantaraan. Bangun di malam hari, setiap kali kita salat, tadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, Islam juga merupakan agama yang mengajak kepada kita untuk menolong orang, bantu orang. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Shuraih. Ya, Abu Shuraih bertanya kepada Nabi, apakah jalan untuk kita ini masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Nabi memberitahu 3 jalan. Yang pertama, cakap dengan percakapan yang baik-baik. Jadi dalam keadaan orang stres, ya, orang tertekan hari ini,
mulut kita, tuan dan puan, mari kita jaga betul-betul. Janganlah kita menyakitkan hati orang. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang, sumbangan kepada orang, minta tolong jaga mulut kita. Jangan mengungkit-ungkit, jangan menyebut perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati orang terasa. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, sebarkan salam, kata Nabi SAW. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, memberikan bantuan makan kepada orang. Para penonton, ini merupakan peluang kepada kita untuk masuk syurga Allah. Bantu orang yang sedang kelaparan hari ini. Tuan-tuan, bagi kita mungkin RM RM5 kecil sahaja. Kita rasa, alah kecil sangat. Tetapi bagi orang yang mungkin 2-3 hari tak makan, dapat bantuan daripada kita RM RM5, kita bantu hulur bagi kepada dia RM5. RM5 inilah yang dapat memberikan kekenyangan kepada anak-anak isterinya di rumah. Allah. Dapat membantunya daripada buat keputusan yang di luar kewarasan akal fikiran. Saya nak seru para penonton, para hartawan, yang Allah Ta'ala kurniakan kekayaan dan sebagainya, mari kita turun ke lapangan masyarakat, bantu masyarakat kita. Mari saudara yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kenapa kita perlu bantu? Inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat, tuan-tuan, Urwah Az-Zubair menyatakan, sebagai contoh, Siti Aisyah, beliau pernah membahagi-bahagikan wang sedekah, wang bantuan sebanyak 70,000 kepada fakir miskin di Madinah. Padahal baju beliau sendiri penuh dengan tampalan-tampalan. Tengok hebat Siti Aisyah, membahagi-bahagikan 70,000 duitnya kepada orang yang memerlukan. Tengok bagaimana watak para sahabat. Mereka tidak mengutamakan kepentingan diri, sebaliknya mengutamakan kepentingan awam. Contoh yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, Talhah bin Ubaidillah membahagi-bahagikan 100,000 dirham miliknya kepada orang yang susah dalam satu majlis. Sedangkan Talhah bin Ubaidillah, bila ada koyak di baju dan seluarnya, dia jahit sendiri. Tengok bagaimana watak sahabat yang suka bantu orang. Kerana itu, tuan dan puan, kalau boleh, kita letakkan satu KPI dalam hidup kita. Sehari, mesti kita bantu 5 orang untuk sekurang-kurangnya dapat makan tengah hari ataupun sarapan pagi. Kalau setiap orang ambil tanggungjawab ini, 5 orang, kita target KPI kita. Dan yakin, subhanallah, inilah nikmat persaudaraan, nikmat kasih sayang yang kita nak bawa dalam kehidupan masyarakat kita. Dan tentunya Allah akan memberkati, Allah akan limpah kurniakan rezeki kepada kita ini. Wallahu a'lam. Baik. Jadi sumbang apa yang kita ada, kerah tenaga apa yang kita mampu. Mungkin kecil pada pandangan kita, tetapi besar pada pandangan mereka. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Siti Rohani Mursi dari Padu Banting. Ya, silakan. Silakan ajukan soalannya, Puan Rohani. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, biar tahu jangan keliru. Macam tak berapa clear lah ni telefon ni. Mungkin boleh jauhkan dengan TV kita. Ujian Allah ni, COVID-19 ni, dah hampir 2 tahun. Saya jangan mengalah. Mari kita, rakyat Malaysia semua jangan mengalah. Kita terus berdoa, terus bertawakal. Kita siang malam berdoa. Kita jangan marah pada Allah sebab ini ujian Allah. Dan kita selalu berwirid lah. Apa yang macam-macam wirid lah kita boleh bacakan. Selain daripada la haula wa quwwata illa billah, selain daripada subhanallah dan macam-macam lagi. Tetapi soalan saya, Ustaz, saya yang banyakkan wirid yang selawat Nabi Yunus semasa di dalam perut ikan. Dan ila ilail anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Memang terlalu banyak saya buat wirid itu, Ustaz. Minta pandangan Ustaz, apakah boleh? Sebab ini kita bukan di dalam perut ikan, kita ni di dalam dunia. Itu saja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Puan Rohani atas soalan yang diajukan. Soalan yang sangat menarik, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ulaskan tentang soalan tersebut. Silakan. Subhanallah, terima kasih Puan Hajah yang memberikan ingatan kepada kita semua. Benar, zikir ataupun doa yang dibacakan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam saat terperangkap dalam perut ikan nun.
terperangkap dalam kegelapan demi kegelapan. Kegelapan perut ikan nun, kemudian di bawah dasar laut. Saat itu tak boleh bergerak, kiri, kanan, atas, bawah tak boleh bergerak. Zikir inilah yang dibaca diulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa inilah yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Akhirnya dengan asbab doa ini, Allah Azza wa Jalla yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani telah memuntahkan ikan nun itu mengeluarkan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi doa inilah, zikir inilah yang elok kita sebut dalam harian kita. Mudah-mudahan datang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut datang bantuan daripada Allah, para penonton, kadang-kala Allah Taala bantu kita ini dengan pelbagai cara. Antaranya Allah Taala hadirkan orang untuk bantu kita. Betul. Ya Allah gerakkan hati orang untuk bantu kita. Jadi ini merupakan cara-cara ataupun Allah Taala bantu kita. Para penonton, kerana itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada satu hari beliau telah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni, tolonglah ajarkan kepada aku satu doa yang boleh aku sebut di dalam salat." Para penonton, jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat setianya Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata apa? "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran." Nabi ajar kepada Abu Bakar, bila kita nak memulakan doa kita, para penonton, mulakan dengan kita sebut, "Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku sendiri, ya Allah, dengan kezaliman yang sangat besar. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Sesungguhnya keampunanmu adalah milikmu, ya Allah." Jadi para penonton, Nabi ajar kepada kita seni berdoa, cara berdoa kepada Allah. Mulakan doa kita itu dengan kita menyerah diri, kita mengaku yang kita ini hamba yang penuh dengan kekhilafan, kita hamba penuh kekhilafan, dan kita mohon Allah ampunkan kita. Dan selepas itu, kita mintalah apa juga permohonan kita kepada Allah. Mudah-mudahan asbab itu Allah Ta'ala terima permohonan kita. Wallahu a'lam. Subhanallah, Ustaz. Bila Ustaz sebut tentang doa, kita pun sudah berada di penghujung rancangan, Ustaz. Mungkin Ustaz ada sedikit doa bagi merawat jiwa kita yang dalam kesedihan sekarang, Ustaz. Silakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu doa yang Nabi pesan kepada kita dan Nabi jarang tinggal doa ini. Iaitulah doa memohon afiah. Afiah ini maksudnya kesejahteraan. Jadi mari tuan-tuan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Amin. Fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'awratina. Amin. Wa amin ru'atina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Amin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Amin. Ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Amin. Berikanlah rahmat kesejahteraan kepada kami, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan, ya Allah, dengannya, ya Allah, kami ini beroleh rahmat daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau lapangkanlah jiwa kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Amin. Berilah bantuan kepada kami, ya Allah. Amin. Berikanlah bantuan kepada kami, ya Allah. Amin. Wahai Allah, Tuhan yang menguasai alam ini, ya Allah. Sesungguhnya, ya Allah, kami hamba-Mu yang kerdil, ya Allah, menyerahkan urusan kami ini sepenuhnya kepada-Mu, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan, ya Allah, dengan pedoman dan rahmat ihsan belas-Mu, ya Allah, amin, akan menyelamatkan kami, ya Allah, dan akan membantu kami, ya Allah, untuk kami mengemudi bahtera keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, amin, anugerahkanlah kesihatan kepada kami, ya Allah. Amin. Anugerahkanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita
yang sudi berkongsi kata-kata semangat kepada kita, dan kepada anda terima kasih juga yang sudi meminjamkan mata, yang sudi meminjamkan telinga untuk mendengar kata-kata nasihat daripada guru kita Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Teruskan menonton siaran Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita dan juga panel yang lain bagi mengisi kekosongan ilmu dalam kehidupan kita. Akhir kata, berusaha tidak salah andai seiring syariah. Ayuh bangkit, jangan mengalah untuk kehidupan yang lebih indah. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.